Hai, nama saya Charlene Petra Pitirus di 20191086895. Oke, pada hari ini saya akan memulakan pembentangan daripada syarikat kami, yaitu syarikat AIO yang bermaksud All-in-One Syarikat. Kita pergi kepada pengenalan syarikat kami, di mana ia didirikan yang mempunyai pelbagai perkhidmatan kepada semua orang, tidak kira dalam bidang kesenian ataupun tidak, di mana syarikat kami ini membuat perkhidmatan seperti videografer dan fotografer, busana dan tata rias, serta catering dan juga audio. Oke, pada bahagian pertama dalam 9 blok pelan perniagaan kami daripada syarikat AIO, di mana adalah bahagian segmen pelanggan. Oke, pada bahagian segmen pelanggan ini yang merupakan salah satu daripada 9 elemen utama dalam bisnes modal canvas ataupun BMC. Segmen pelanggan ini dia merujuk kepada bagaimana kita menetapkan sasaran pelanggan kita ataupun target customer kita yang kita mahu. Jika kita tahu target customer kita dalam bisnes ini, ia lebih mudah kita fokus kepada bisnes yang kita jalankan. Sebab kita tahu pelanggan kita yang kita inginkan dan untuk menjana income dan profit yang berterusan. Maka dalam perniagaan ini kita harus tahu apa keminatan dan kesukaan customer untuk mengekalkan customer kita dalam perniagaan. Selain itu juga kita harus menetapkan backup plan untuk menetapkan target customer kita. Dalam sebuah perniagaan, kita tidak boleh menetapkan hanya kepada satu customer, bermaksud hanya satu kumpulan pelanggan untuk perniagaan kita menjana income yang lebih. Oke, seterusnya saya akan teruskan kepada poin seterusnya, di mana beberapa target customer yang kami tetapkan dalam perniagaan kami dalam syarikat AIO. Yang pertama adalah kepada pelanggan lelaki dan wanita, yang kedua adalah kumpulan kesenian, ketiga pasangan berkahwin, keempat kelab kebudayaan sekolah, kelima keluarga, keenam terbuka kepada individu yang memerlukan. Oke, pada poin pertama kami yaitu kepada pelanggan lelaki dan wanita. Kami menetapkan pelanggan lelaki dan wanita kerana kami percaya dalam syarikat kami ini ramai yang memerlukan perkhidmatan dari segi busana, tata rias, fotografer, videografer, serta audio. Dan juga dalam syarikat kami ini juga mempunyai penyewaan busana dari segi pakaian lelaki dan juga wanita. Maka keperluan pelanggan kami dipenuhi dengan penyewaan busana dan juga tata rias. Selain itu, kami juga menyediakan perkhidmatan dari segi fotografer, videografer, dan audio. Oke, poin yang kedua adalah kumpulan kesenian. Kami menetapkan pelanggan kami kepada kumpulan kesenian karena di luar sana banyak kumpulan kesenian yang tidak mempunyai kemahiran dari segi fotografer, videografer, audio, dan busana. Jadi kami menyediakan penyewaan busana untuk mereka dan mengikut cita rasa mereka untuk menyewa busana kami. Selain itu, mereka juga boleh membuat tempahan daripada syarikat kami, karena dalam syarikat kami ini mempunyai kebolehan dalam membuat busana dan juga audio, dan juga dalam mengedit ataupun pengeditan videografer serta fotografer. Oke, bagi pasangan yang ingin berkahwin, kami bukan sahaja menetapkan satu penyewaan busana dari segi untuk penari ataupun teater ataupun pemuzik. Kami juga telah menyediakan pakaian buat pasangan yang berkahwin, lelaki dan wanita. Serta kami menyediakan full accessory untuk mereka. Mereka juga boleh membuat tempahan daripada kami untuk mengikut cita rasa pakaian yang mereka inginkan. Poin yang keempat adalah kelab kebudayaan sekolah. Oke, di sini saya mempunyai pengalaman sendiri kerana dalam kelab kebudayaan sekolah ini saya percaya ada beberapa guru yang tidak berkemahiran dalam pembikinan audio, fotografi, videografi, dan juga busana.
Jadi kami menyediakan satu perkhidmatan buat mereka untuk menyenangkan proses ataupun produksi mereka dari segi persembahan tarian, teater ataupun pemuzik. Oke, poin seterusnya adalah keluarga. Keluarga adalah sangat utama dalam target customer kita. Sebab customer yang terdekat daripada kita adalah keluarga. Keluarga adalah tunjang untuk kita berjaya, di mana keluarga boleh membantu kita untuk mempromosikan syarikat kita kepada orang lain, ataupun mereka akan menggunakan syarikat kita untuk penyewaan dari segi busana, tata rias, videografer, fotografer, dan audio. Kita boleh menolong dan membantu mereka untuk membuat satu produksi, dan juga jika ada keluarga kita yang ingin berkawin, kita boleh membantu mereka dari segi pakaian perkawinan dan juga susun atur mereka dari segi fotografer dan videografer. Di sana syarikat kami boleh membantu keluarga kita untuk membuat penyewaan. Di sana keluarga juga dapat membantu kita untuk menjana income yang lebih dalam syarikat kita. Oke, poin yang terakhir adalah terbuka kepada individu yang memerlukan. Kami menetapkan pelanggan individu yang memerlukan karena kami percaya di luar sana pasti ramai individu yang berkemahiran dari segi videografer, fotografer, dan sebagainya. Tapi kami lebih target sasarkan kepada individu yang tidak berkemampuan dari segi videografer, fotografer, dan juga ada beberapa individu yang tidak berkebolehan dari segi pembuatan busana mereka sendiri. Maka kami menyediakan satu penyewaan busana untuk mereka, ataupun mereka juga boleh membuat tumpahan daripada kami. Maka dalam ke-6 poin segmen pelanggan kami ini, kami tidak hanya menetapkan kepada golongan yang muda ataupun tua. Kami buka syarikat kami kepada semua orang yang memerlukan penyewaan dari segi busana tata rias, videografer, fotografer, dan juga audio. Tidak dilupakan juga yaitu catering. Catering ini juga berkait rapat dengan pasangan yang berkawin, di mana mereka boleh membuat tempahan daripada kami untuk membuat satu catering pada majelis pernikahan mereka. Serta catering juga sangat berkait rapat dalam ke-6 poin segmen pelanggan kami, karena saya percaya semua produksi ataupun kumpulan kesenian pasti memerlukan tenaga dari segi makanan. Maka kami menyediakan catering untuk mereka dan memudahkan mereka membuat penyewaan daripada syarikat kami, karena syarikat kami ini mempunyai banyak perkhidmatan dari segi audio, tata rias, fotografi, videografi, dan juga catering. Maka kami boleh membantu customer kami mengikut cita rasa dan keminatan mereka sendiri. Terima kasih, itu saja daripada saya, dan akan diteruskan pembentangan seterusnya daripada rekan-rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firdaus Besadiuddin. Jadi saya akan meneruskan dengan value proposition. Jadi setelah apa yang telah diberitahu, kami memberikan perkhidmatan dari segi mengambil video, gambar, makanan, busana tata rias, dan muzik ataupun audio. Jadi untuk gambar dan video, kami akan memberikan video kualiti yang sangat menarik dan cantik, kerana kami menggunakan kamera DSLR yang begitu canggih untuk mengambil foto dan video tersebut. Pelanggan akan mendapatkan dengan harga yang berpatutan dan sangat murah. Yang seterusnya iaitu busana dan tata rias. Busana dan tata rias kami dijamin memang begitu cantik sekali, dan pelanggan akan mendapatkan pinjaman busana dan tata rias percuma dengan menggunakan perkhidmatan kami sebanyak 2 kali. Dan yang seterusnya adalah daripada segi servis makanan. Jadi pelanggan akan mendapatkan servis makanan yang percuma dengan hanya minimum pembelanjaan sebanyak 100 sahaja, dan makanan daripada pihak kami terjamin sangat sedap. Dan yang terakhir iaitu daripada segi muzik dan audio, pelanggan akan mendapatkan perkhidmatan DJ profesional yang percuma sepanjang majlis yang akan dilakukan oleh pihak pelanggan tersebut.
dan pelanggan tidak perlu merisaukan apa-apa kerana DJ tersebut akan menguruskan semua dari segi penggunaan muzik dan audio. Jadi itu saja daripada saya untuk value proposition. Jadi saya akan meneruskan lagi dengan pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Azwa. Saya akan menerangkan tentang segmen channels yang telah dipilih oleh syarikat kami untuk kami mempromosikan dan juga memperlihatkan segala aktiviti dan juga perkhidmatan yang telah kami sediakan. Antara channels yang telah kami pilih ialah channels platform media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter dan juga laman web rasmi kami. Segala aktiviti, perkhidmatan serta keterangan terhadap syarikat kami akan kami memuat naikkan di dalam setiap channel yang telah kami wujudkan. Misalnya seperti channel YouTube, kami akan mengupload segala aktiviti dan juga perkhidmatan yang telah kami sediakan sepanjang tempoh tempahan seperti proses pembikinan sesuatu persembahan. Kami akan mengupload proses sebelum, semasa dan selepas persembahan. Sedikit sebanyak kami akan memberi keterangan kepada pelanggan di luar sana tentang perkhidmatan yang telah kami sediakan sepanjang tempoh tempahan. Oleh itu, jika pelanggan di luar sana yang ingin mendapatkan perkhidmatan kami, mereka boleh melayari laman web rasmi kami atau melayari laman sosial kami iaitu Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut seperti cara menghubungi kami dan cara untuk membuat tempahan terhadap syarikat kami. Oleh itu, pelanggan di sana boleh mendapatkan perkhidmatan kami dengan mudah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat datang ke AIO Company. Saya Muhammad Syazli Idham bin Syarifuddin akan menerangkan pada bahagian Customer Relationship. Di bahagian Customer Relationship akan ada 3 servis yang kami sediakan untuk menjaga kepentingan pelanggan. Pertama, Personal Assistant. Apakah Personal Assistant? Personal Assistant kami akan menyediakan platform-platform seperti panggilan telefon, media sosial dan email sebagai pemudah cara kepada pelanggan untuk berurus niaga dengan kami. Yang kedua, Dedicate Personal Assistant. Apakah Dedicate Personal Assistant? Dedicate Personal Assistant ialah satu cara di mana kami akan menyediakan wakil khusus untuk berhubung dengan pelanggan. Melalui cara itu, pelanggan mudah untuk berinteraksi secara bersemuka ataupun tidak bersemuka. Kemudian, dalam Dedicate Personal Assistant juga, kami akan menyediakan kad premium ataupun kad member kepada mereka untuk menguruskan keseluruhan perniagaan daripada mula sehingga akhir. Dan ketiga ialah self-service, di mana kami tidak akan menggunakan perkhidmatan bersemuka. Kami hanya menyediakan info-info dan maklumat di dalam media sosial sahaja untuk kegunaan pelanggan mencari info tanpa bersemuka. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yana Nordin. Okey, untuk revenue stream atau aliran pendapatan, syarikat kami iaitu AIO Company telah menyediakan beberapa perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Okey, antara perkhidmatan yang kami sediakan adalah sewaan busana. Okey, kami menyediakan pelbagai jenis busana mengikut kesesuaian permintaan pelanggan dan ia menjana sebanyak 20% pendapatan. Okey, seterusnya adalah tempahan tata rias. Tempahan tata rias juga menjadi antara permintaan tinggi daripada pelanggan dan ia menjana sebanyak 15%. Okey, seterusnya adalah sewaan aksesori. Okey, kami menyediakan sewaan aksesori bagi pelanggan yang hanya ingin menyewa aksesori sahaja dan ia menjana sebanyak 10%. Okey, kami juga menyediakan
kad keahlian bagi pelanggan yang ingin menyewa atau membuat tempahan seterusnya dengan harga yang lebih murah dan pakej istimewa daripada kami. Dan yuran keahlian itu telah menjana sebanyak 3% daripada pendapatan kami. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada teman sekerja saya. Revenue stream ataupun aliran pendapatan, ia merujuk kepada pendapatan yang boleh dijana daripada produk dan perkhidmatan yang disasarkan kepada segmen pelanggan pilihan. Revenue stream atau aliran pendapatan adalah berbagai sumber dari mana perniagaan memperoleh wang daripada penjualan barang. Saya telah merekod hasil jualan. Jadi ini hasil jualan. Ini hasil pendapatan yang boleh dijana. Terdapat 3 bahagian saya, iaitu tempahan makanan, iklan TikTok dan iklan YouTube. Okey, contohnya tempahan makanan terdapat 20% hingga 30%. Iklan di YouTube pula 20%, manakala iklan di TikTok 40%. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zizi Usnaidi binti Yaakob. Saya akan membentangkan mengenai key resources. Apa itu key resources? Key resources adalah sumber utama ataupun apa yang diperlukan dalam syarikat kami. Kami ada 5. Yang pertama, teknologi. Yang kedua, aset dan kemudahan fizikal. Yang ketiga, kewangan. Yang keempat, penajaan. Kelima adalah teknikal dan bahan. Kenapa perlu adanya teknologi? Ianya akan memudahkan kami untuk mempromosikan ataupun mengembangkan lagi bisnes kami di dalam media sosial. Seterusnya adalah aset dan kemudahan fizikal. Dalam syarikat memerlukan aset seperti contoh transport, kereta, van untuk memudahkan kami bergerak untuk berjumpa klien ataupun untuk berjumpa dengan partnership kami. Seterusnya adalah kewangan. Sebelum kita nak memulakan perniagaan ataupun bisnes kita perlu ada modal dan kita kena sekatakan modal dan keuntungan kita. Seterusnya adalah penajaan. Kami menerima penajaan daripada Celcom dan juga Digi. Dalam masa yang sama, kami juga akan mempromosikan bisnes mereka. Seterusnya adalah teknikal dan bahan. Seperti yang kita tahu, dalam bisnes kami ada fotografer, videografer dan juga audio. Kami dalam syarikat kami haruslah ada teknikal seperti itu. Sebagai contoh, fotografer, kami perlu ada kamera. Kalau audio, kami perlu ada set audio untuk mengubah lagu tersebut. Saja daripada key resources. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Mariam Hizmanzi daripada Pusat Pertama akan membentangkan key activities dalam perniagaan kami. Terdapat 4 bahagian utama dalam key activities, iaitu channel, revenue stream, value proposition dan juga customer relationship. Manakala key activities untuk channel pula, kami menggunakan saluran media sosial. Sebagai contoh, penggunaan media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook, Twitter dan juga Instagram. Untuk revenue streams, yaitu aliran pendapatan perniagaan kami melalui periklanan, sewaan dan juga tempahan. Untuk key activities bagi value proposition, di mana kami menyediakan perkhidmatan seperti catering, sewaan baju, busana dan tata rias, dan juga perkhidmatan fotografi. Seterusnya yang terakhir adalah key activities dengan customer relationship. Untuk customer relationship ini, kumpulan kami meletakkan komunikasi secara terbuka kepada semua pelanggan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zatu Latifah binti Rafi'i, pemegang kad matrik D20191867337. Akan membentangkan tentang key partner bagi syarikat kami, iaitu syarikat All-in-One.
key partner merujuk kepada satu rangkaian pembekal atau supplier dan juga rakan kongsi iaitu partner di dalam sesuatu perniagaan yang dijalankan. Key partner ini bertujuan untuk mengurangkan risiko ketidaktentuan harga atau ketidakpastian dan juga untuk mengoptimumkan kos operasi. Syarikat kami mempunyai 4 key partner. Yang pertama, Datuk Rizalman untuk busana. Yang kedua, Alha Alfa untuk tata rias. Yang ketiga, Asfa Art Studio untuk editing, videographer dan juga fotografer. Dan yang keempat adalah Di Sutra Event untuk catering dan juga pembekal bahan mentah untuk syarikat kami. Lebih mudah dikatakan key partner ini berkait rapat dengan sumber dan juga aktiviti sesuatu projek, perniagaan dan juga syarikat. Key partner ini juga terdiri daripada berbagai sumber sebagai contoh outsourcers dan juga freelancer. Assalamualaikum. Saya Ahmad Harizuddin bin Mustafa Kamal di 2019-1086 di mana saya bahagian konstruktor yang akan menguruskan bahagian kos pengeluaran di dalam kami punya perkhidmatan. Dan kos pengeluaran ini merujuk kepada jumlah kos yang dikeluarkan oleh produksi untuk menghasilkan kuantiti tertentu dari produk atau menawarkan perkhidmatan. Dan kos pengeluaran ini mungkin merangkumi perkara seperti tenaga kerja, bahan yang diperlukan atau barang yang diperlukan. Dan dalam ekonomi juga, membayar produksi didefinisikan sebagai pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Contoh seperti tenaga kerja, bahan dan modal yang diperlukan dalam proses untuk kita menjalankan perkhidmatan di dalam produksi ini. Okey, dan saya mengira juga pelbagai aspek di dalam bahagian produksi ini seperti key partner, key resources dan lain-lain di mana yang memerlukan kos di dalam produksi ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Anggaran pendapatan ialah perkiraan keuntungan suku tahunan atau tahunan syarikat oleh penganalisis pasaran. Dicipta oleh penganalisis yang bekerja untuk syarikat penyelidikan pelaburan. Penganalisis akan menyelidik operasi syarikat, menilai bimbingan pengurusan operasi syarikat dan mengambil kira faktor-faktor makroekonomi antara barangan-barangan lain. Kemudian penganalisis itu akan menggunakan maklumat ini untuk membuat anggaran jumlah perusahaan untuk memperoleh persaham pada kuartal atau tahun berikutnya. Anggaran pendapatan ialah ramalan mengenai pertumbuhan masa depan syarikat dan merupakan alat yang berguna untuk pelabur semasa dan berpotensi apabila memutuskan sama ada hendak menjual atau membeli sesuatu saham.